Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis an Amir bin Sa'ad radhiyallahu anhu an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqbala zata yawmin min al-'aliyah hatta idza marra bi masjid Bani Muawiyah dakhala فركع فيه ركعتين وصلينا معه ودعا ربه طويلا ثم انصرف إلينا فقال النبي صلى الله عليه وسلم سألت ربي ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها وسألته ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها أو كما قال. hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Amir bin Sa'ad, daripada bapa dia, kata bapa dia, Nabi SAW balik daripada satu kawasan bukit. Sa'ad ataupun bapa kepada Amir ini, dia cerita, dia kata satu hari Nabi balik daripada kawasan Al-'Aliyah. Al-'Aliyah ni kawasan bukit-bukit. Hatta iza marra bi masjid Bani Muawiyah. Dalam perjalanan nak balik itu, Nabi lintas satu masjid. Masjid itu Masjid Bani Muawiyah. Dakhala faraka'a fihi raka'ataini. Nabi masuk dalam masjid tu, Nabi semayang 2 rakaat. Wa sallaina ma'ah. Sahabat-sahabat yang ikut serta dalam rombongan Nabi, bila Nabi singgah di masjid, Nabi masuk semayang sunat tahiyatul masjid 2 rakaat, mereka pun pakai ikutlah perbuatan Nabi. Wa da'a rabbahu tawilan. Nabi selepas semayang sunat 2 rakaat, Nabi dilihat berdoa lama. Habis semayang tu Nabi angkat tangan baca doa, dan Nabi baca tu agak lama. Summa sarafa ilaina. Habis Nabi baca doa, Nabi beralih dekat sahabat-sahabat yang ikut sama. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata dekat sahabat-sahabat ni, Nabi kata sa'altu rabbi thalathan. Nabi kata aku minta dekat Tuhan 3 benda. Fa'a'tani thintain wa mana'ani wahidah. Tapi Tuhan perkenankan 2 aja. Hak 1 Tuhan tak kenal. Nabi balik daripada satu musafir. Dalam perjalanan balik, Nabi jumpa satu masjid. Nabi singgah, Nabi masuk, Nabi semayang sunat 2 rakaat. Bila Nabi singgah,
Masuk semayang, sahabat yang ikut pakat turut apa Nabi buat. Mereka pun pakat-pakat semayang. Habis Nabi semayang 2 rakaat, Nabi berdoa lama sekali. Sahabat-sahabat ni duk tunggu tengok Nabi doa apa lama sangat ni. Habis Nabi doa, Nabi beralih dekat sahabat-sahabat ada. Nabi kata, aku minta dekat Tuhan 3 benda. Tapi Tuhan perkenan 2 aja. 1 Tuhan tak perkenan. Nabi kata, sa'altu Rabbi alla yuhlika ummati bisanah. Nabi kata, aku minta dekat Tuhan jangan sampai umat aku dibinasakan dengan kemarau panjang. Nabi minta dekat Tuhan, jangan sampai kita, umat Nabi Muhammad ni, umat akhir zaman ni, jangan sampai kita ni binasa habis kerana kemarau. Fa'a'taniha, Tuhan perkenan. Maknanya kita umat Nabi Muhammad SAW tidak akan binasa semua sekali kerana kemarau. Kemarau jadi, tapi kemarau yang jadi itu tidak sampai membinasakan seluruh umat. Begitu. Nabi kata, wasa'altuhu alla yuhlika ummati bil gharaq. Nabi kata, aku minta dekat Tuhan jangan sampai kita umat, jangan sampai umat aku ni, kita ni jangan sampai binasa kerana tenggelam air. Fa'a'taniha, Tuhan perkenan. Maknanya kita umat Nabi Muhammad SAW, kita tidak akan binasa semua sekali kerana tenggelam air. Akan ada di kalangan umat Nabi Muhammad ni yang mati kerana tenggelam air, tapi tidak akan sampai semua orang mati kerana tenggelam air. Semacam mana Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan umat Nabi Allah Nuh alaihi salam. Fa'a'taniha, Nabi kata Tuhan perkenankan doa itu. Wa sa'altuhu alla yaj'ala ba'sahum bainahum famana'aniha. Dan aku minta kepada Tuhan jangan sampai umat aku, umat Nabi Muhammad, umat akhir zaman ini jangan sampai binasa semua sekali kerana bergaduh sama-sama kita. Famana'aniha, tapi Tuhan tak kena jadi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada hadis ni dapat kita faham, satu, yang kata Nabi Muhammad SAW ni dia sayang kita. Nabi dia tak serupa kita. Kita kalau minta doa, minta untuk kita, minta untuk anak kita, minta untuk keluarga kita. Tapi Nabi SAW dia berdoa, dia minta untuk umat dia. Kita hari ni ada peluang doa, doa minta kita panjang umur, minta kita murah rezeki, minta anak-anak kita berjaya dalam pelajaran. Pendek kata, kita minta ni habuan kita, habuan jiran pun kita tak minta. Lebih teruk lagi, habuan mak pak pun kita tak minta. Apatah lagi nak minta habuan orang kampung, kita tak pernah minta. Berbeza dengan Nabi SAW, yang kata Nabi Muhammad SAW ni, dia kalau doa untuk umat. Kesimpulan yang pertama yang dapat kita buat daripada hadis ni, Nabi Muhammad SAW cukup sayang dekat kita. Yang kedua daripada hadis ni dapat kita faham bahawa kita umat Nabi Muhammad SAW tidak akan binasa semua sekali kerana kemarau dan kerana tenggelam air. Tetapi hadis ini tidak bermaksud bahawa kita umat Nabi Muhammad SAW tidak akan kena bala tenggelam air ataupun kemarau. Kemarau boleh kena kita, tenggelam air boleh kena kita, tetapi kemarau dan tenggelam air yang kena kita tidak sampai membinasakan semua kita. Itu maksud hadis ni. Sebab bila jadi tsunami ni, orang duk cakap hadis ni, orang duk cakap kata apa yang berlaku di Aceh itu, dia kata bukan bala.
Kerana apa? Kerana kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan dibalak dengan tenggelam ayam. Dia kata, itu faham yang salah tentang hadis ni. Bala dalam bentuk kemarau, dalam bentuk tenggelam ayam boleh berlaku kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bala itu tidak sampai memusnahkan seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dan bala itu juga dalam erti kata ujian. Bukan dalam erti kata dia menjadi satu lambang, satu simbol kepada Tuhan benci orang yang duduk di tempat tu. Tak. Tetapi kejadian itu merupakan satu ujian daripada Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang kena dan kepada orang yang melihat apa yang berlaku itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allah sebut dalam ayat 155 surah Al-Baqarah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Sadaqallahul azim. Tuhan sebut dalam ayat tu, dan kami pasti akan uji kamu bisyai'in minal khauf, dengan sedikit rasa takut. Bukan orang Aceh saja, bukan orang Kuala Muda saja. Orang Islam seluruhnya akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian dalam bentuk bisyai'in minal khauf, takut sikit. Wal ju', lapar sikit. Sehingga kan Majlis Ulama Indonesia terpaksa keluar satu fatwa. Majlis Ulama Indonesia kata harus bagi orang-orang Aceh yang ditimpa bala tsunami ini makan makanan tanpa mempersoalkan halal haram. Pasal apa? Pasal mereka kena uji dengan ujian al-ju', ujian lapar. Bantuan yang pi daripada Amerika, bantuan makanan daripada Jepun, daripada Australia, daripada Britain, daripada Perancis, daripada seluruh dunia. Makanan pi dalam bentuk makanan tin, makanan tak tahu status halal haram, tak tahu. Bila mai melungguk makanan macam tu, nak hantar pi makmal dulu, nak cek dulu ni makanan ni halal, tak dan lah. Maka dalam keadaan yang begitu, Majlis Ulama Indonesia kata makan apa yang ada dan makan itu harus. Apa yang kita faham ialah mereka kena ujian al-ju', ujian lapar. Yang Allah sebut dalam Quran, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Kami akan uji kamu daripada sedikit rasa takut, kami akan uji kamu dengan sedikit kelaparan, wa naqsin minal amwal wal anfus, dan kekurangan harta dan juga jiwa. Duit tak ada. Kalau ada duit pun nak beli barang tak ada. Tak ada duit tu sepasal. Kalau ada duit pun tak boleh buat apa. Maka Allah uji mereka dengan ujian kekurangan harta dan kekurangan jiwa. Wassamarat, ujian kurang buah-buahan. Wa basyiris sabirin. Allah Subhanahu wa taala kata, dan berikan berita gembira pada orang-orang yang sabar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita tak boleh bayang macam mana dahsyatnya keadaan tu. Yang dikatakan dia mai, ombak yang mai ni lebarnya 200 km. Lebar saja 200 km. Sini pergi sampai Ipoh lebih lagi. Ombak hak mai tu saja. Ketinggian ombak mencicah pantai, ketinggian ombak ketika sampai di pantai ni 15 meter. Tuan-tuan nak bayang macam mana? Malapetaka yang menimpa tu nak bayang macam mana? Kelajuan dia 800 km sejam. Kelajuan Boeing yang baru hantar main Malaysia tu 800 km sejam. Bukan manusia tuan-tuan, bangunan batu boleh rebah. Demikian Allah Subhanahu wa taala bila dia buat main satu daripada banyak-banyak tanda kekuasaan dia buat main satu, manusia tersungkuk habis. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Macam mana paksi bumi boleh bergerak? Kejadian 26 Disember tu paksi bumi bergerak.
Pulau kecil-kecil hilang. Hilang. Sebelumnya ada, lepas kejadian tak ada. Pulau yang besar-besar berubah tempat. Daripada tempat dia duduk sebelum tu, dengan selepas kejadian berubah sehingga 20 meter. Gesak pergi ke lain. Tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak bagi tahu dekat manusia bahawa sekali dia tunjuk tanda kekuasaan dia, manusia tak boleh fikir. Sampai hari ini angka kematian mencicah 200,000 lebih muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka tidak ada perkataan. Tak ada perkataan. Orang pandai bercakap macam mana pun tak erti nak cerita, tak erti nak menggambarkan bagaimana sengsara, macam mana punya sakit, macam mana punya sedih, macam mana punya dahsyatnya kejadian tu. Tak erti cakap. Ni haduk balik main ni berapa banyak dah tuan-tuan. Kumpulan Mercy, polis, Persatuan Ulama Malaysia yang hantar wakil pi sana balik mai, yang balik mai 2 minggu dah tak boleh cakap wadah tuan. 2 minggu dah balik mai ni, dah 2 minggu dah tak boleh bercakap, duk teriak sorang-sorang saja. Bukan kerana apa? Kerana dia tak boleh nak cerita. Gambaran yang dia tengok, kedahsyatan yang dia tengok, kesengsaraan yang mata dia tengok tu, dia tak reti nak bercakap, dia balik jam. Doktor-doktor yang pi atas nama Mercy balik mai cerita. Bila buat mai aja di kemah perubatan ni, nak kena sedut keluar lumpur daripada paru-paru dulu. Sebelum rawatan boleh diberikan, lumpur tu kena bawa keluar dulu. Bila letak aja orang di atas pangkin tu, letak aja telinga meleleh keluar lumpur, mulut tu keluar lumpur. Nak kena sedut keluar lumpur daripada paru-paru tu dulu. Bila sedut, yang keluar bukan lumpur saja, rumput ada, ulat merenyut keluar. Tuan-tuan, kita tengok benda ni, kita kena tengok di sebalik benda ni. Apa dia? Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Maha Kuasa. Tak ada guna tuan-tuan pergi dengar ceramah orang duk maki orang Aceh. Tak ada guna tuan-tuan. Pergi duk ceramah kata patutlah Tuhan turun bala dekat mereka, patutlah malapetaka ni mai kat mereka, patutlah mereka ni jat. Tak ada guna tuan-tuan. Bukan itu yang Islam suruh. Islam suruh apa? Kita tengok kejadian tu, kita ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Maha Kuasa yang mentakdirkan benda tu jadi. Apa hikmah di sebalik Allah Subhanahu Wa Ta'ala pilih Serambi Mekah untuk dijadikan kejadian yang teruk ini? Apa hikmah di sebalik itu? Apa hikmah di sebalik apa yang jadi ni? Mereka berjalan. Tuan baca dalam surah Abah, cerita tentang Dr. Jamilah daripada Mercy. Dia cerita apa? Dia kata dia sampai di sana, dia tengok orang berjalan mundar-mandir, ke hulu ke hilang, macam orang sasau, macam orang yang terpinga-pinga. Dia kata orang yang dalam kebingungan, mata mereka tak menggambarkan emosi. Dia kata mata kita ni tuan-tuan, dia menggambarkan emosi. Mata kita ni menggambarkan seronok, mata kita menggambarkan sedih. Mata mereka tak menggambarkan apa-apa. Seronok tak sekali-kali, nak kata sedih pun tak, nampak blank. Fikiran dia kosong. Dia tak tahu mana nak pergi. Dia pergi ke utara, dia pergi ke selatan, dia pergi timur, dia pergi barat. Bila tanya dia cari apa, dia pun tak tahu nak habang apa yang dia cari. Maka kata mereka ni apa dia? Doktor-doktor yang pergi melihat benda ni, dia kata apa? Itu gambaran kiamat. Dia kata وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. Tuhan kata bila jadi kiamat, وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى, kamu tengok manusia ni bila jadi kiamat, hal keadaan mereka ni macam orang mabuk. وَمَا هُمْ بِسُكَارَى, tapi mereka tak mabuk. Tuhan kata nampak macam orang mabuk, berjalan pergi nyong patah balik je, jadi lagu orang bilang akal. Kelihatan mereka ni macam mabuk. Wa ma hum bisukara, tapi mereka tak mabuk. Walakinna azab Allah syadid. Mereka jadi lagu tu pasal azab Allah ni cukup dahsyat. Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan satu mini kiamat di sana. Satu mini kiamat berlaku di sana. Macam mana orang apabila dia ditimpa satu benda yang sangat mengejut, macam mana jadi dia? Ada satu sahabat hantar
email mai dekat saya, dia forward mai satu email yang ditulis oleh satu budak Malaysia yang belajar di Aceh. Budak ni dia belajar di Aceh, dia dah selamat dah balik mai di Malaysia ni, dia tulis pengalaman dia ni, dia push masuk dalam internet satu email cerita. Dia start daripada cerita pagi bangkit sembahyang subuh berjemaah apa semua, lepas tu macam biasa baca Quran apa, budak perempuan. Lepas dia kata tengah duk lipat kain apa semua, masa tu start jadi benda ni. Dengar orang duk menjerit di luar ni, menjerit kaya kata lari, 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 gempa bumi, gempa bumi. Saat-saat pula bunyi lari, 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 ayak, ayak mai, ayak mai. Budak ni tak tahu nak cerita, dia kata dia nak cerita macam mana tak tahu. Dia kata bila duk dengar suara tu, tiba-tiba suara tu tenggelam, bunyi macam guruh, dia kata. Dia ingat guruh kerana hujan nak turun. Keluar-keluar bukan bunyi hujan nak turun, bunyi ayak duk randuk mai, ayak duk terjun mai dalam pekan ni, ayak tu bunyi macam guruh. Subhanallah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia tak ingat apa dah, dia kata terus pegang beg yang ada pasport, dia kata pegang yang tu, dalam beg itulah pasport, dalam beg itulah ada duit, dia kata turun lari, dia kata. Turun tu tak tahu nak pergi ke mana. Manusia menuju ke arah masjid saja, dia kata, maka dia pun tuju pergi masjid. Dia kata. Berebut-rebut di pintu masjid nak masuk, duduk berebut-rebut tu, dia kata tak peduli dah orang tua ke, budak-budak ke, laki-laki ke, perempuan ke, dia kata duduk berebut pintu kecil itu, semua nak masuk berapa ribu orang ni, dia kata jatuh kena pijak, dia kata telinga duk dengar bunyi tulang duk patah perak kena pijak dengan adik-beradik dengan kawan sendiri. Kita baca email tu tuan-tuan, dia takut tak tahu nak apa. Macam mana manusia Allah tunjuk macam tu aja. Tunjuk gempa sikit, ayak turun mai. Manusia jadi macam mana? Dia duk tolak nak masuk dalam masjid tu, dia duk tolak tu, jatuh pijak. Jatuh pijak, dia kata bunyi duk patah tulang ni, tak tahu nak abak dia kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dia lepas masuk dalam masjid, dia kata bau busuk hancin macam-macam, dia kata yang terkencin, yang terkincit, yang terberak, dia kata busuk hancin dalam masjid tu. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala cerita bila nak jadi kiamat apa? Wa tad'u kullu zati hamlin hamlaha. Bila jadi aja kiamat, orang perempuan yang duk hamil, yang duk bawa anak dalam perut ni, terbit anak walaupun tak cukup hari. Nak habaq kata bila jadi ni, iza zulzilatil ardu zilzalah, bila Tuhan kocok bumi, Tuhan goncang bumi tu, Allahu akbar. Terbit hak dalam kandungan ni, terbit keluar. Budak ni kata bila reda sikit apa semua, ayak pun dah apa semua reda, dia kata keluar-keluar tengok, dia kata satu pemandangan yang dia tak pernah tersangka dia akan tengok, dia kata. Mayat manusia bergelempang di sana sini, bangkai menatang berselerak di sana sini. Atas orang ada lembu, atas lembu ada orang, dia kata bercamuk tak tahu nak habaq, dia kata. Darah ni sana sini, darah busuk hanyak dengan darah. Orang yang hidup pun dia kata tangan putih, kaki putih, bahkan teruk, dia kata biji mata terbit keluar pun berapa ramai. Dan paling menyayatkan hati, dia kata satu perempuan, hal keadaan macam nak lari, rambut tersangkut di pagar rumah, mati dalam keadaan rambut duduk lekat di pagar rumah begitu aja. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ini cerita yang berlaku. Apa kita nak kata tuan-tuan? Apa kita nak kata? Demikian Allah Subhanahu wa taala bila dia tunjuk tanda kekuasaan dia, dia nak supaya manusia akur kepada kebesaran dia. Bila kita akur kepada kebesaran dia, kita dengar ayat Quran, kita dengar hadis Nabi, sami'na wa ata'na. Tuhan yang menurunkan ayat ni, Tuhan tu dia boleh buat apa yang dia teringat nak buat. Iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, demikian yang dikatakan menjelang kiamat, dia akan buat main benda-benda yang macam ni, yang pelik-pelik, yang macam-macam ni, dia akan jadi. Soal bila benda ni jadi, kita nak buat andaian. Kita nak kata Tuhan marah, kita boleh kata. Tapi kita kena ingat, kita bukan wakil Tuhan di atas muka bumi ni. Boleh bagi tahu benda ni jadi pasal apa. Kita bukan wakil Tuhan di atas muka bumi ni.
Kalau kita nak kata kerana maksiat, kerana tu Tuhan bagi jadi, di Amerika lagi banyak maksiat, pasal tak jadi di sana. Di Amerika pun ada pantai panjang berjela-jela, pasal sana tak jadi. Kita nak kata benda ni jadi kerana Tuhan marah, kerana Tuhan murka, kerana maksiat teruk di Aceh. Kita bukan wakil Tuhan. Mungkin betul, tapi kita tak tahu hakikat sebenar kejadian itu. Kita boleh kata Allah nak tegur kita. Ni benda yang jadi ni Allah nak tegur kita. Allah nak remind kita. Allah nak bagi satu peringatan kepada kita. Lama kita ralit, sekali dia bagi jadi. Bagi semua orang teringat balik dekat Tuhan. Kita boleh kata. Tapi Allah yang lebih mengetahui apakah hikmah di sebalik kejadian itu. Mungkin betul. Tapi tak semestinya betul. Tapi apa pun yang Tuhan bagi jadi, dia mesti ada i'tibar. Tuhan kata fa'tabiru ya ulil absar. Ambillah i'tibar wahai orang yang melihat. Kita nak kata apa yang jadi ni Tuhan nak tunjuk tanda kebesaran dia. Tuhan nak buat apa pun Tuhan boleh buat. Itu tujuan Tuhan bagi jadi. Mungkin betul. Tapi yang sebenarnya Tuhan yang lebih mengetahui. Kita nak kata punca benda ni jadi pasal apa? Pasal punca daripada tangan manusia. Quran kata zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Duk jadi kerosakan, fasad di atas muka bumi ini bima kasabat aydin nas, adalah kerana tangan manusia dia buat pasal. Betul. Pasal apa? Pasal Allah kata benda tu dalam Quran. Benda tu juga boleh diterima satu andaian yang tak salah. Tapi sebenarnya Allah yang mengetahui. Golongan yang terlibat di dalam geologi, dalam seismologi dan sebagainya buat kajian. Mereka kata tsunami ini hanya akan berlaku dalam tempoh masa 250 tahun sekali. Kajian. Yang kata tsunami ini dia kalau nak jadi, dia kena ambil masa 250 tahun baru sekali jadi. Yang kata gerak gempa di dasar laut yang menyebabkan jadi tinggi. Dasar laut satu dia naik lagi tinggi. Bila tinggi dia tolak air laut naik. Bila tolak air laut naik, naik di tengah lautan luas seperti lautan Hindi. Dia naik pada kadar setengah meter aja. Tapi alun tu ombak tu duk pi. Lagi dia duk pi, lagi duk tempat cangkat dia lagi duk naik tinggi. Lagi duk naik tinggi. Bila sampai tepi pantai dia mencicah sampai 15 meter tinggi dia. Itu kajian yang orang buat. Dia kata benda ni hanya akan jadi 250 tahun sekali. Itu kajian. Tapi last jadi di Alaska baru sekitar 20 tahun, 40 tahun lepas saja. Tak sampai pun 100 tahun. Jadi pula sekali lagi. Pasal apa? Ada pihak mengandaikan. Pasal apa? Dia kata zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Hadu jadi rosak di atas muka bumi baik di laut adalah kerana kerja jahat tangan manusia. Benda tu pun betul. Negara-negara yang buat nuklear hidup test senjata nuklear daripada di dasar laut. Depa test senjata nuklear mereka test di dasar laut, mereka test di tengah padang pasir. Mereka test tu, mereka ganggu sunnatullah. Mereka ganggu ni segala peraturan yang Allah sedia ada di atas muka bumi ni. Bila ganggu, jadi kalang-kalang kabut ni. Menjelang kiamat tuan-tuan, 1001 macam benda boleh jadi. Itu baru satu bab. Banyak lagi tanda-tanda duk mai. Dan sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu kata dia anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu sa'ah hatta yakthura al-harj. Qalu wa mal harju ya Rasulullah? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-qatlu al-qatlu. Atau kama qala hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata kiamat tak akan jadi sehinggalah banyak berlakunya al-haraj. Nabi sebut al-haraj. Sahabat kata apa dia yang kata haraj itu ya Rasulullah? Nabi kata al-haraj itu ialah al-qatlu al-qatlu, iaitu pembunuhan demi pembunuhan demi pembunuhan. Menjelang kiamat. Tadi satu bab. Tadi satu bab. Dia main gerak gempa, dia main gunung berapi, dia main tak pasal-pasal ombak laut jadi. Itu satu bab. Ni satu bab lagi apa dia? Ni kalangan manusia sendiri ni. Tak pasal-pasal. Al-qatlu, al-qatlu. Nabi kata tak pasal-pasal. Bunuh orang ni macam pergi bunuh nyamuk aja. Batuh belakang kereta kontur sikit, turun sakit pergi mati bang. Dia duk jadi lah ni tuan-tuan. Dia duk jadi. Sikit aja. Sikit punya pasal aja bunuh.
Marah ke depan esok ni, marah pasal jegek kat dia ya. Satu tengok esok dia pergi bunuh lempak-lempak. Manusia sudah sampai ke satu tahap tak tahu apa nak jadi, manusia ke apa ke tak tahu. Lagi teruk dalam sebuah hadis riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallazi nafsi biyadihi fayatiyanna 'ala an-nasi zamanun la yadri al-qatil fi ayyi shay'in qatala wa la yadri al-maqtul 'ala ayyi shay'in qutila. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, Nabi kata, demi Allah yang nyawa aku di dalam tangannya. Nabi bersumpah, demi Allah, Tuhan yang duk genggam nyawa aku ni, bila masa Tuhan nak bagi aku mati, aku mati. Demi Allah, Tuhan yang duk pegang nyawa aku. La ya'tiyanna 'alan nasi zamanun, tentu akan mai kepada manusia satu zaman. Nabi kata 1400 tahun dulu. Nabi kata manusia akan jumpa satu zaman, la yadril qatil fi ayyi shay'in qatala. Satu orang manusia bunuh orang, dia pun tak tahu pasal apa dia bunuh orang tu. Pening kan. Nabi kata tentu akan mai zaman ni, zaman di mana manusia bunuh orang, dia tak tahu pasal apa yang dia pergi bunuh orang tu. Yang pasti dia dah bunuh dah orang tu, tapi dia fikir-fikir balik lah, yang aku pergi bunuh dia pasal apa? Wala yadril maqtul 'ala ayyi shay'in qutila. Nabi kata dan kawan kena bunuh tu pun dia tak tahu pasal apa dia kena bunuh. Tuan-tuan, hadis ni cukup untuk menggambarkan kepada kita berapa punya kalutnya manusia menjelang akhir zaman. Habis bunuh orang pun tak tahu pasal apa yang dia pergi bunuh kawan tu, yang kawan kena bunuh tu pun tak tahu dia ni pergi bunuh aku pasal apa. Aku tak pernah buat apa kat dia. Aku tak pernah pergi cabul kehormatan anak bini dia. Aku tak pernah pergi ambil sambun harta benda dia. Aku tak pernah pergi buat naya ke dia. Apa pun aku tak buat kat dia. Yang dia pergi bunuh aku pasal apa? Nabi SAW kata, la ya'tiyanna 'alan nasi zaman. Zaman ni tentu mai, Nabi kata. Dan kita sedang meniti zaman itu. Kita lah ni sedang meniti zaman itu. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ambil yang tiba banyak-banyak. Zaman lah ni zaman masing-masing orang tengok anak bini masing-masing. Balik dari rumah tengok anak bini kita, bagi reti agama. Bagi reti agama. Anak bini di rumah ni bagi reti agama, bagi depa tunai tuntutan agama, bagi depa jadi manusia beragama. Kalau masing-masing orang ambil ingat benda ni, insya-Allah lambat lagi ni nak mai zaman-zaman ni, lambat lagi kita memperlambatkan mainnya zaman tu. Tapi kalau masing-masing orang tak peduli benda ni, zaman ni akan mai cepat dekat kita. Bila mai kita tengok apa nak jadi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan Allah lindungi kita daripada malapetaka, daripada bala bencana, daripada benda-benda yang berbentuk ujian. Yang ujian-ujian itu kita tak tertanggung. Minta Allah jauh kita daripada diuji dengan ujian yang kita tak mampu tanggung. Kita takut ujian tu menewaskan kita dan binasa kita dunia dan akhirat kita, na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 17, jilid 18. Bahrul Mazi jilid 18, muka surat 25. Muka surat 25. Bab ma jaa fi sifati thiyabi ahli al-jannah. Itu bab yang datang pada menyatakan sifat pakaian orang-orang yang mendiami syurga. Hari ini kita nak tengok orang masuk syurga dia pakai pakaian apa. Ketahuilah saudaraku, dalam Quran ada menyebutkan pakaian orang yang dalam syurga. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yuhallawna fiha min asawir min zahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Sadaqallahul azim. Maksudnya hiasan ahli syurga di dalam syurga itu daripada gelang-gelang emas dan daripada permata-permata, dan pakaian mereka itu ialah sutra. Ahli syurga
baik laki-laki baik perempuan, masuk syurga esok boleh pakai barang emas. Kalau atas dunia ni orang perempuan saja boleh pakai barang emas, orang laki-laki tak boleh pakai. Tapi bila masuk syurga esok, baik laki-laki baik perempuan boleh pakai emas syurga. Orang laki-laki masa di atas dunia ni haram pakai sutra, banyak ataupun sikit, tak boleh. Tapi masuk syurga esok ni, orang laki-laki dipakaikan dengan pakaian harir ataupun pakaian sutra. Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, bermula ayat-ayat Quran pada tafsir pakaian orang dalam syurga itu banyak. Dia kata dalam Quran banyak cerita tentang pakaian orang masuk syurga. Dan bermula tafsirnya pada segala khabar dan hadis, maka iaitu seperti hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Ini yang dikatakan hadis ni dia mentafsirkan, dia mendetailkan terang tentang Quran. Quran cuma sebut wa aqimus salat dan dirikanlah semayang. Quran tak bagi tahu semayang subuh berapa rakaat, zuhur berapa rakaat, asar berapa rakaat. Quran tak bagi tahu. Hadis Nabi hadis Nabi mendetailkan. Yang kata subuh 2 rakaat, yang kata zuhur 4 rakaat. Hadis bagi tahu. Dalam Quran bagi tahu orang yang masuk syurga pakai sutra. Macam mana punya pakaian, yang kata sutra tu macam mana, hadis bagi tahu. Dia terang satu-satu bagi orang faham. Kata dia, maka hadis At-Tirmizi kata begini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahlul jannati jurdun murdun kahalun la yafna syababuhum wa la tabla thiyabuhum. Maksudnya diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula ahli syurga tidak berbulu roma pada tubuhnya. Kita masa hidup atas dunia ni berkelulut ni naik kuning ni. Tak cukup 2 hari dia naik lagu biji kelulut. Masuk syurga esok tak ada. Dia bagi pipi gebu. Tak tumbuh. Bulu roma tak tumbuh, misai janggut tak tumbuh. Dia jadi lagu budak-budak lagu tu. Demikian rupa orang yang masuk ke dalam syurga. Kata Nabi, bermula ahli syurga itu tiada berbulu roma pada tubuhnya. Lagi tidak ada janggut dia. Atas dunia ni taruh janggut ni sunnah Nabi. Sunnah Nabi. Bahkan di sisi mazhab Hanafi, kalau tak ada janggut, kalau ada janggut cukup, tak pergi jadi imam. Di sisi mazhab Hanafi, kalau orang tumbuh janggut, tapi dia duduk cukup, dia tak pernah taruh janggut, dia naik nak jadi imam, depa rabah ni, depa rabah. Kawan duduk belakang ni, dia gabuih bawah dagu ni. Gabuih, serui lagu tu ya. Dia tahan pergi belakang. Hang tak boleh dia terebah, hang kena jadi kolek ni. Di sisi mazhab Hanafi. Di sisi mazhab Syafi'i sunat. Kalau taruh itu dengan niat littiba'i sunnah, nak ikut sunnah, itu dapat markah bonus. Masuk syurga esok Tuhan tak bagi tumbuh, misai janggut tak ada. Masuk muka comel lagu tu aja. Dia kata. Lagi bercelak 2 matanya. Masuk tu siap, bukan pakai celak. Mata dia tu memang dah nampak bercelak. Demikian yang dikatakan rupa ahli syurga. Maka tiada binasa kemudaan mereka itu. Maksudnya duk muda sedia. Umur 30 ke, umur 70 ke, umur 160 ke apakah, duk nampak muda sedia. Tak binasa muda mereka itu. Dan tiada habis-habis muda segak. Bahkan makin lama makin bertambah segak juga. Oh, dia bukan makin tua tak. Dia makin duk muda, makin duk muda, makin duk muda. Kita tengok bahasa hadis tadi, Nabi SAW kata ahlul jannati jurdun murdun. Murdun ni dalam bahasa Arab daripada perkataan amrada. Amrada ni maksud dia orang Allah kata baby face. Baby face. Muka tu macam muka baby. Umur 40 dah muka macam baby. Kacau. Kan? Amrat ni muka budak. Muka tu muka budak. Orang tengok ni. Orang duk kata bachelor lagi. Orang duk kata bachelor. Tengok anak 7. Amrat. Nanti dia kata murdun. Ahli syurga itu dia kata jurdun, tak ada bulu roma, tak ada apa. Murdun, tidak ada janggut. Dia kata bahkan muka ni macam budak-budak. Tak tumbuh apa-apa. Kahalun. Dan mereka ini hal keadaan seperti pakai celak. Kata Tirmizi, ini hadis gharib. Dan ada datang riwayat lain begini. Kata dia an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
yadkhulu ahlul jannatil jannah jurdan murdan bidan ji'adan mukahhalin abna'a 33 wa hum ala khalqi adam 60 zira'an fi 'ardin 7 azra'. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk ahli syurga itu akan syurga tiada berbulu roma pada tubuhnya. Dua dah hadis kata. Kita masuk syurga itu tak ada bulu-bulu roma ni, tak ada. Lagi tiada berjanggut, misai janggut tak ada. Putih hening tubuhnya, masuk putih salah kulit ni. Cukup merendah akan rupanya ataupun ikal akan rambutnya. Rambut pun satu macam, teknik rebonding dalam syurga. Dia kata lagi bercelak dua matanya. Mata ni nampak bercelak, comel lagu tu. Semacam anak laki-laki umur 33 tahun. Oh, Nabi kata macam orang umur 33 tengah cedah. 33 tengah cedah. Belah-belah ni cerodong, dia tak panggil cedah, cerodong. Dia main 20-an tu baru nak cerdik. Dia main 30 lebih ni tengah kasak lah masa tu. Macam tu rupa bila masuk syurga. Dan mereka itu atas semacam besar kejadian Nabi Allah Adam alaihissalam. Nabi Adam dulu besar. Maka ahli syurga bila masuk syurga, besar tubuh badan tu macam mana besar Nabi Adam, iaitu 70 hasta tinggi. Tinggi 70 hasta. Dia kata dan lebar tubuhnya 7 hasta. Buka ni 7 hasta. Jenuh cari kain nak buat baju. Kan yang kata ahli syurga ni. Telah meriwayatkan hadis ini oleh Ahmad dan Ibnu Abi Dunya. Diriwayatkan di dalam Al-Musnad Ibnu Hanbal, kata dia anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an thiyabil jannah tukhlaqu khalqan am tunsaju nasja fadhahika ba'dul qaum faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata'jabuna min jahilin sa'ala 'aliman فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ثم قال أين السائل عن ثياب الجنة قال ها هو ذا يا رسول الله قال بل تشق عنها ثمر الجنة 3 mirar. Bahwasanya satu laki-laki tanya Nabi SAW tentang pakaian syurga. Adakah dijadikan semacam satu kejadian ataupun ditenun akan dia semacam satu tenunan? Satu hari Nabi duk bagi kuliah dekat sahabat-sahabat. Satu orang sudah tanya Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, nak tanya kita esok bila masuk syurga mesti ada baju pakai bukan? Dia tanya Nabi. Baju ahli syurga pakai ni lagu mana? Baju tu ready made ke? Memang dah siap dah pakai piamik pakai ke? Ataupun nak kena ada satu tailor main duk sukat-sukat buat bagi baju lah? Dia pergi tanya soalan macam tu. Bila dia ni tanya Nabi soalan macam tu, dia kata, ya Rasulullah, dalam syurga esok baju yang dipakai oleh ahli syurga ni, baju ni mereka ambil mana? Mereka ambil hak siap dah duk gantung pergi ambil pakai ke? Ataupun nak kena ada satu tukang jahit main duk sukat buat bagi ke? Macam mana? Dia kata dalam syurga esok. Maka tertawa setengah daripada orang yang di dalam perkumpulan sama-sama Nabi di situ mendengar pertanyaan lelaki-lelaki itu. Puak ada dengar. Ni pakat gelak. Dia pun gelak. Dia pun kata, apa punya sandul? Dia tanya macam tu. Kan? Tak pernah orang tanya soalan macam tu. Kan? Mungkin saya duk mengajak mana. Ada orang tanya. Dia kata, Ustaz, surga esok mi Bandung ada. Apa? Kan? Tak pernah orang tanya soalan macam tu. Jadi kita nak jawab pun nak kena duk tengok muka dia tu. Dia ni nak melawak dengan aku ke? Dia memang sandul sungguh ke apa, dia kena duk tengok muka pula baru nak boleh faham. Ini pun serupa lah. Pergi tanya Nabi, dia kata, ya Rasulullah, orang masuk syurga ni baju ni kira macam mana? Baju ni dah siap dah ambil pakai ke? Nak kena duk sukat buat dulu ke macam mana? Dia tanya lagu tu, hak ramai ni pakat gelak dekat kawan yang tanya ni. Pakat gelak. Maka ditegur oleh Nabi SAW akan tertawa mereka itu. Gelak-gelak Nabi marah. Allah. Kadang-kadang kan silap. Silap. Kita ada ingat kau benda tu patut gelak. Rupanya Nabi tak suka. Bukan Nabi tak suka gelak tu. Pasal Nabi pun gelak juga. Jangan kita kata Nabi ni satu manusia serius sampai tak tahu nak bergurau dengan orang. Jangan.
Nabi bergurau dalam kuliah Nabi bergurau. Nabi kata, aku nak bagi tahu dekat hampa semua. Dia kata orang tua-tua tak ada harapan duduk dalam syurga. Nabi melawa. Jadi hak tua-tua duduk ada ramai ni, bawa jawab lagu mana jadi lagu ni pula. Jadi pakat nampak muka sedih tak seronok, Nabi gelak. Dalam hadis kata sehingga nampak gigi geraham Nabi. Makna Nabi gelak lah. Gelak sampai ternampak gigi geraham Nabi. Nabi kata bukan maksudnya hak orang tua ni tak boleh masuk syurga. Tapi siapa pun bila masuk syurga jadi muda. Jadi orang tua-tua jangan mimpi nak duduk dalam syurga. Sebab bila masuk syurga jadi muda. Oh, baru pakai balik. Begitu. Maknanya Nabi SAW pun melawak. Tapi macam ni punya cerita, bila sahabat ni tanya Nabi macam ni, orang gelak, Nabi marah pula dah. Nabi sudah marah. Dan bersabda Nabi, adakah hairan sekalian kamu akan orang yang tidak tahu sesuatu, maka bertanya dia akan orang yang tahu? Nabi tanya dekat hadut gelak ni, Nabi kata, hamba gelak apa? Nabi kata, awak, orang kalau tak tahu, dia nak tanya orang yang tahu pelik ke? Patut gelak ke macam ni? Nabi buat marah lagu tu pula. Jadi hadut gelak tadi pun dandan jadi hilang gelak, maka duk tunduk ke bawah balik. Nabi tanya, awak salah ke? Dia tak tahu. Kerana dia tak tahu, dia nak tanya. Dia nak tanya aku tahu. Orang tak tahu, nak tanya orang tahu salah ke? Yang pun tidur gelak ke dia pasal apa? Nabi pergi kata lagu tu. Bila dah nampak Nabi serius macam tu, maka sengak lebih. Kemudian diam Nabi SAW sebentar. Nabi sengak sah. Sengak tu maksudnya apa? Nak bagi turun balik temperature tadi ni. Nabi sengak sah. Bila sengak tu pakat sengak habis semua kan. Kalau kita lah ni pakai cuik lutut kawan lah. Cuik. Tolong hang kalau gatai gelak tadi. Hari lagu tu cerita dia. Pakai cuik kaki lagu tu. Kemudian sabda Nabi, di mana orang yang tanya pakaian tentang syurga tadi? Nabi patah balik kat kawah tanya tadi. Nabi kata siapa tadi yang tanya apa sih dalam syurga baju siap dah ke nak kena tukang jahit main sukat? Siapa dia yang tanya tadi? Nabi tanya balik. Maka katanya, ini dia ya Rasulullah. Orang baju bukan macam hak ready made di supermarket beli baju siap dah, tak ada. Bukan macam tu Nabi kata. Dan tidak ditenun akan dia semacam satu tenun. Dan dalam syurga itu pun tak ada tukang jahit main duk sukat nak pergi buat nak jahit baju, tak ada. Sana kalau duk buat kerja nak jadi tukang jahit tak boleh cari makan. Sebab tak ada. Tukang jahit tak boleh hidup di syurga. Dia kata. Pasal apa? Tak ada. Baju hak siap dah pun tak ada. Aku nak pergi ambil pakai tak ada. Nak panggil tukang jahit sukat pun tak ada. Nabi kata dua-dua pun tak ada. Bahkan pergi seorang ahli syurga itu kepada satu pohon yang bernama pohon Tuba. Ahli syurga yang nak pakai baju ni dia kena pergi dekat satu pokok. Pokok tu Nabi kata nama pokok Tuba. Dan pohon itu ada buahnya semacam buah delima. Pokok tu ada buah macam buah delima. Bila seorang ahli syurga pergi kepada pokok itu, lalu terbuka kelopaknya dan keluar daripadanya pakaian yang dikehendaki oleh hati penghuni syurga itu. Lagu tu pula style di sana. Dia ada satu pokok tu nama pokok Tuba. Ahli syurga ni bila pergi kat pokok tu dia teringat nak pakai apa. Teringat lagu nak pakai macam Zorro apa ni. Misalnya pergi satu kelopak sudah buka, jatuh tu pakaian tak dia duk teringat tu. Jatuh lagu mana dia mau lagu tu jadi. Tak ada dah aku kata nak ambil nak komplain dia, aku tak mau pola macam ni. Ada tak? Macam mana hati teringat macam tu jatuh Tuan-tuan nak abang lagu mana tuan-tuan? Yang kata syurga ni nak abang lagu mana? Hak mana teringat tu, hak mana teringat macam tu exactly, sebiji macam kita duk teringat yang tu dapat dari kita. Pergi aja bawah pokok tu dia jatuh baju tu. Maka itulah sahut Nabi kepada orang yang bertanya itu. Nabi kata macam tu dalam syurga, macam tu keadaannya. Pendek kata hang teringat nak macam mana, macam tu hang dapat. Dia kata bahkan terbuka hai laki-laki kelopak buah kayu di dalam syurga itu, maka diambil apa pakaian daripadanya. 3 kali dikata oleh Nabi yang demikian itu, yakni Nabi ulang 3 kali kata itu. Makna sungguh dalam syurga dia macam tu. Kita tengok Nabi kata apa? Yang kata syurga ni mala ainun ra'at wala udhun. Yang kata syurga ni mata tak pernah tengok apa yang ada dalam syurga, telinga tak pernah dengar, benda yang tak pernah terlintas dalam hati. Kita tak pernah terlintas dalam syurga tapi nak ada pokok duk luruh main baju macam ni, tak pernah terlintas. Benda tu nanti ada dalam syurga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Hamparan di dalam syurga tu berlapis-lapis dan tinggi dia di atas getah-getahnya.
Dalam syurga itu yang kata kapet, yang kata hamparan, yang kata apa ni tebal tinggi-tinggi kata. Maka itulah yang datang khabar sebagai yang datang di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Abi Sa'id an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi ta'ala wa furushin marfu'ah qala irtifa'uha lakama baina as-sama'i wal ard masirata 500 sana. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada firman Allah yang kira-kira maknanya dan segala hamparan yang tinggi-tinggi. Dalam Quran Tuhan sebut wa furushin marfu'ah. Yang kata syurga ni di dalam dia ada furush, ada hamparan marfu' yang diangkat tinggi. Sabda Nabi iaitu tingginya sebagai antara langit dan bumi. La ilaha illallah. Yang kata kapet dalam syurga tu, kapet tu tebal dia antara langit dengan bumi. Tak tahu nak abang. Nabi nak abang satu benda yang otak tu dah fikir lah, gagah duk fikir juga dan lagi jadi tak ketahuan lagu tu pula. Dia nak abang kata dalam syurga ni kira kemuncak kepada segala nikmat dalam syurga ni. Kemuncak. Orang putih kata ultimate. Maknanya habis dah, tak ada dah lebih pada tu. Bila cakap pasal kapten, bila cakap pasal hamparan, hamparan tu tebal dia macam mana? Tebal dia antara langit dengan bumi. Allahu Akbar. Saya pergi Mekah itu. Pergi ziarah satu orang Malaysia duduk di Mekah. Dia pencen jadi registrar masjid-masjid di Saudi. Orang Malaysia, orang Kelantan, Haji Abdul Rahman Kelantan. Duduk dekat kampung Misfalah, Aceh, pada Masjidil Haram, nak pergi ke Aceh sikit lagi. Itu rumah 6 tingkat. Rumah 6 tingkat naik lift. Masuk rumah dia tu tingkat 5. Masuk rumah dia tu, kapet ni kita tak pernah tengok kapet macam tu. Pijak hilang kaki. Nak abang kata tebal kapet lah, wall to wall punya kapet. Tebal tu, pijak terbenam kaki. Oh. Kita duk kira tak tengok dalam syurga langit dengan bumi punya tebal. Kan? Langit dengan bumi. Tuan-tuan, hak tara tu pun, hak tara rumah dia tu pun pijak terbenam tapak kaki tu, kita rasa habis dah, tak tahu nak abang dah. Tak ada jual di Malaysia ni yang tu. Mana pergi beli di Belgium ke, di Iran ke, di mana wallahu alam. Dia pergi beli di Morocco ke, Allah yang mengetahui mana dia pergi beli kapet tu, dia import mana tak tahu. Cerita dia dalam syurga itu bukan kata hilang kaki, hilang kita sekali. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata Nabi lagi tingginya hamparan itu sebagai antara langit dan bumi perjalanan 500 tahun. Kalau nak berjalan pergi ke tebal tu 500 tahun perjalanan. Kata At-Tirmizi ini hadis gharib. Kata Az-Zubaydi di dalam syarah Ihya, tak kala disebut Allah Subhanahu wa taala hamparan yang tinggi, disebutnya pula dalam Qurannya akan segala getarnya dan kakinya yang tinggi pula. Itu tadi baru cerita pasal hamparan. Dia kata belum cerita lagi pasal katil lagi. Katil itu belum cerita lagi. Maka tiada tersembunyi bahawasanya tinggi kaki-kaki itu. Furush ni ada juga membawa maksud firash, maksudnya tilam. Kalau tilam tebal macam tu, kalau tilam firash ni tebal dia antara langit dengan bumi, katil ni terang mana pula. Itu ceritanya. Maka dia kata disebutkan di dalam Quran akan sebagai getah, akan segala getah dan kakinya itu tinggi pula. Maka tiada tersembunyi bahawasanya tinggi kaki itu. Maka tentulah lebih banyak daripada tingginya hamparan-hamparan ataupun tilam-tilam itu. Kata Ibnu Abbas pada firman Allah, fiha sururum marfu'ah. Di dalam syurga itu ada beberapa banyak katil yang tinggi-tinggi. Katil pun tinggi juga. Kalau tilam pun tinggi dia antara langit dengan bumi, katil nak pergi buah mana pula. Begitu cerita dia. Maka bermula papan katil itu daripada emas. Katil itu papan bawah anak buah tilam tu, papan tu daripada emas. Bermahkotakan zabarjat dan mutiara dan yakut. Dan satu-satunya katil itu seperti barang yang antara Makkah dan Ailah. Tu dia punya panjang katil. Bukan kata tidur, boleh duduk tunggu buyung pergi sampai ujung katil. Punya besar, punya panjangnya katil ni. Dan diriwayatkan daripada Al-Kalbi berkata ia bahawasanya panjang katil itu di langit itu 100 tahun perjalanan. Tu kata, tu saya fikir lagi. Main dengan motor, balik dia nak kereta orang. Dia fikir benda ni. Benda ni dia cuma nak cerita.
nikmat yang Allah sediakan dalam syurga ni tak boleh dipikir dengan otak manusia. Tak boleh fikir. Jadi tak salah fikir lah. Dengar, percaya kata Tuhan akan bagi dekat kita satu benda yang kita tak jangka. Yang tu Tuhan nak bagi kat kita. Cukup dekat tu. Dan segala katil itu tertinggi ia selama tiada datang tuannya. Katil ni pula dia nampak tinggi. Itu tinggi selagi kita tak main. Maka apabila datang tuannya dan mau duduk di atasnya, maka merendah kaki itu sebagai unta merukup diri sehingga duduk tuannya di atasnya. Hidrolik punya kaki. Bila kita main, dia lagu duduk turun, lagu tu bagi kita boleh duduk. Pasal apa? Dia abang ni, pasal ada kawan nakal, dia kata tinggi, jangan nak agak naik lagu mana. Dia tu ingat lagu tu. Maka dia abang siap-siap dah, dia kata tak, memang tinggi. Pasal apa kata tinggi? Pasal dalam Quran Tuhan sebut fiha surur marfu'ah. Di dalam syurga ini ada surur, ada katil, yang katil-katil ini marfu'ah, diangkat tinggi. Katil yang tinggi tu dia tinggi selagi mana tuan nak tidur tu tak main. Bila tuan ni main, dia satu macam yang hidrolik turun, kita naik duduk, naik balik. Tuan-tuan, teknologi ni lah yang Kaita Fitron dok buat ni. Anda pernah tengok Kaita Fitron? Bila berhenti tutup enjin dia, zup, dia turun dulu. Bila pergi masuk naik, start aja, zup, dia naik balik. Dia ambil idea daripada katil dalam syurga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian kembali tinggi ia semacam dahulunya. Bila kita naik duk aja, dia naik balik. Dia naik balik. Demikian Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan bagi orang yang taat kepada dia dalam dunia, di akhirat disediakan macam ni punya ganjaran pahala dan balasan yang melimpah ruah. Tajuk baru, bab dia kata fi sifati sinari ahli jannah. Iaitu bab yang datang pada menyatakan hadis yang menerangkan buah-buah kayu bagi orang yang duduk dalam syurga. Ketahuilah saudaraku, dalam syurga itu ada pohon-pohon kayu yang sangat besar. Dalam syurga pokok besar-besar. Cukup pula dengan besar buahnya. Pokok besar, buahnya pun besar. Maka itulah yang didatangkan oleh At-Tirmizi menerangkan hadis di dalam sunannya. Dengan kata dia, an Asma binti Abi Bakrin radhiyallahu anha qalat, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wa dhukira lahu sidratul muntaha qala yasirur rakib fi dhillil sanan minha 100 sana aw yastadhillu bi dhilliha 100 rakib Syekh Yahya fiha farash az-zahab ka'anna samarahal qilal. Diriwayatkan dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Asma binti Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Ini adik kepada Aisyah radhiyallahu anha, adik ipar Nabi. Kata dia, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan disebut orang baginya akan pohon Sidratul Muntaha, yang ada pohon itu sebelah atas langit yang ketujuh, Sidratul Muntaha. Dalam Isra' dan Mi'raj, Nabi naik melepasi langit-langit sampailah kepada satu tempat dia kata Sidratul Muntaha. Dia adalah satu pokok, satu pohon. Dia terletak di atas daripada lapisan yang ketujuh langit yang ada ni, dia kata. Dan ialah sempadan bagi malaikat yang sebelah atasnya tak boleh turun bawah, dan malaikat yang sebelah bawah tak boleh naik ke sebelah atas. Dia punya panggan dia di situ, dia kata. Maka sabda Nabi SAW, boleh berjalan orang yang menunggang kenaikan di bawah naungan satu daripada dahan dia selama 100 tahun. Yang kata pokok, yang kata Sidratul Muntaha, yang kata pokok ni dahan dia satu aja. Bayang dahan tu, kalau duk naik kuda laju 100 tahun, duk pacu kuda tu, baru habis satu dahan. Nak habis satu pokok, tak tahu macam mana. Begitu dia kata. Ataupun bernaung di bawah naungannya 100 orang dengan tunggangannya. Padanya ada rama-rama emas yang berterbangan ke sana kemari. Dalam syurga ni rama-rama pun emas. Dalam syurga ni rama-rama pun emas, dia kata. Seolah-olah buahnya semacam tempayan besar. Buah sebiji-sebiji besar tempayan. Meluruh yang tu jenuh lari. Buah saja besar, tempayan besar, dia kata. Kata At-Tirmizi, bermula ini hadis hasan lagi gharib. Dia kata itu bawah tu pun duk cerita pasal pokok-pokok ni jugalah. Tuan-tuan tengok muka surat sebelah. Bab ma jaa fi sifati tairil jannah. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang mensifatkan bagi kita akan burung dalam syurga. Dalam syurga ada burung. Ada kawan nak kaki burung ni, dia pun tanya juga lah. Dia kata, ustaz, dia kata
Dalam syurga itu kalau kita nak minta kat Tuhan nak pergi burung kita duk belala boleh. Dia sayang burung dia tu. Tuan-tuan, kita tak boleh kata kat dia. Satu orang dengan satu orang punya minat dia tak sama. Kan? Kau hak sayang motor, dia tak motor. Dia duk risau ni aku mati esok syurga motor ni dah nak lespit. Dia nak pergi motor tu. Kan? Kau hak burung cara burung. Kan? Dia betul-betul nak main masjid. Sampai tengah jalan bunyi terkukuk apa dia boleh berhenti. Dia boleh berhenti, tungkat motor, pergi duk randuk lah semak. Maghrib pun tak, apa pun tak. Dia dengar bunyi tu dia mengusik. Dia mengusik, jiwa dia terusik. Kan? Orang macam ni, dia nanti duk fikir ni, esok aku nak minta ni, burung ni mau pergi sekali dengan aku di sana. Dalam syurga ada burung dia. Dapat burung tu, tak mau dah burung ni. Adakah lagu tu? Baik. Bahkan burung dalam syurga ni bukan setakat habuan tengok elok. Makan dia pun sedap. Ketahuilah saudaraku, di dalam syurga ada macam-macam nikmat yang dikurnia Allah bagi ahlinya. Daripada makanan dan minuman dan lainnya. Dan satu daripada segala nikmat itu ialah makan daging burung yang di dalam syurga. Yang kata burung dalam syurga ni tengok pun dah nikmat, makan ni lagi nikmat. Dan burung dalam syurga itu ada sangat besar. Burung dalam syurga, kita pun besar. Kita pun besar macam Nabi Adam alaihissalam. Kita pun takkan burung nak main lagu burung puyuh atas dunia ni, nak pegang lagu mana. Dia kena padan dengan kita besar di sana, maka burung pun besar, dia kata. Maka sebagai tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi dengan kata dia an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mal kautsar qala dzaka naharun a'tanihi Allah yani fil jannah ashaddu bayadan minal laban wa ahla minal asal fihi tayrun a'naquha ka'anaqil jazur ka'anaqil juzur. Diriwayatkan dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata dia ditanya orang akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa dia Kausar itu ya Rasulullah? Orang tanya Nabi. Yang kata Al-Kausar. Kausar yang kata ada dalam syurga ni, Kausar tu apa? Tanya Nabi. Jawab Nabi, itulah satu sungai yang memberi akan daku akan dia oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni dalam syurga. Nabi kata Kausar ni sungai dalam syurga. Sungai yang Allah bagi dekat aku. Special Allah bagi dekat aku. Dalam syurga ada sungai. Sungai itu nama Kausar. Sungai ni hadiah yang Allah bagi dekat aku. Special untuk aku dan umat aku. Nabi kata. Maka warna air dia lebih putih daripada susu. Air sungai itu putih. Dan lebih manis daripada madu. Dan padanya ada burung. Leher burung itu seumpama leher unta. Burung tu besar mana? Tengkok burung tu saja besar tengkok unta. Adakah burung tu besar unta? Ada betul tu. Ada pula kawan tanya. Dia kata kalau betul nyamuk Aedes besar di sana. Dia fikir yang tu pula dah. Burung tu besar mana tak tahu. Cuma dia abang tengkok burung tu saja besar tengkok unta. Macam mana besar dia? Yakni besar burung itu jika dibandingkan lehernya adalah sebesar leher unta. Nabi tak habaq burung besar mana? Nabi habaq tengkok dia besar tengkok unta. Bila didengar oleh seorang sahabat Nabi SAW sabda yang demikian itu, lalu berkata dia, qala Umar, inna hadhihi lana'imah. Qala Rasulullah SAW, akalatuha an'amu minha. Maksudnya berkata Umar radhiyallahu anhu bahawasanya itu satu perkara yang sedap dan yang elok. Sabda Nabi SAW, memakannya lebih sedap daripada memandang. Burung tu tengok pun satu nikmat dah. Tuan-tuan, tengok boleh jadi nikmat. Orang lelaki-lelaki bila dia basuh kereta hari cuti, hari Sabtu, hari Khamis, hari Jumaat cuti, pagi-pagi itu basuh kereta kita tengah laman rumah. Dia duduk tengok tu, dia boleh duduk senyum seorang dia. Bini dia kata ni yang saya meluat kat abang ni, dia marah. Pasal apa? Bagi orang lelaki-lelaki, dia tengok kereta dia yang dia tidur tukang sport rim, buah tinted bagi gelap sikit. Apa ni bila basuh tu dia tengok tu nikmat. Nikmat yang orang perempuan tak tahu.
Orang perempuan dia melas, dia tengok tu dia melas. Orang ajak pergi market, pergi beli apa tak mau, you kira dengan kereta dia tu popek. Kita hang punya pasal tu. Aku kereta ni aku tengok syok. Di akhirat itu, dalam syurga itu, tengok burung tu syok dah. Tengok tu dah nikmat dah. Nabi kata apa? Tengok burung tu dah satu nikmat bagi ahli syurga. Makan daging dia tak tahu nak abang nikmat macam mana. Macam mana nak kata? Tu nak cerita kata nikmat lah. Ada orang atas dunia ni dia jenis dia gila dengan muzik tuan-tuan. Ada. Satu orang pernah tanya saya, dia kata, Ustaz, apa hukum? Dia kata, saya kalau nak semayang saya pasang muzik. Lah, saya kata, apa hampir jadi lagu ni? Tak, dia kata, Ustaz, saya tak tahu lah, saya pun kadang fikir balik saya pening kepala. Dia kata, kalau saya tak pasang muzik, saya semayang tak khusyuk. Dia kata, oh, kita pun pening, bukan dia pening, kita pun pening, kita buat hampir jadi macam ni. Dia kena pasang, dia kata bagi bunyi tu, dia kata dia semayang khusyuk. Jadi bila tak ada muzik, dia kata dia semayang ni, dia tak lagi dia lupa rakaat, tak lagi dia kata tak khusyuk, Ustaz, dia kata. Saya duduk dengar orang duduk kata ni muzik tak boleh lah apa, tapi saya, muzik membantu saya khusyuk dalam semayang. Saya kata, orang tanya jawatan kuasa petua, saya tak boleh jawab kan. Pening kita pun. Jangan tanya benda-benda bagi kita sakit kepala. Kan? Ini cerita tuan-tuan. Bagi dia ada nikmat di situ. Dia dengar tu dia nikmat. Macam orang yang ahli tarannum ni, belajar Quran ni dia ahli tarannum. Dia dengar orang baca sedap ni, dia tak boleh duduk, dia sedap. Kan? Kawan tu baca ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaik, dia dengar ayat tu pun dia menyawa tak lepas, dia sedap dengan tarannum tu. Keluang pergi abang korang, dia kata, aku kalau boleh beli suara dia ni, aku nak bayar duit, aku nak beli. Apa saya apa tuan-tuan? Pasal bagi dia ni, suara orang tarannum Quran ni nikmat bagi dia. Nikmat bagi dia. Di akhirat itu, Tuhan dia ra'i nikmat ni. Bagi orang yang suka dengan bunyi-bunyian, dalam syurga dia ada bunyi-bunyian wala udhunun sami'at, yang telinga tak pernah dengar sedap macam tu di atas dunia. Dalam syurga ada. Tuhan ra'i kehendak dia. Apa yang hati dia mau, oleh kerana di atas dunia dia taat kepada Allah, di sana itu Tuhan ra'i kehendak hati dia. Dia jenis orang yang suka benda tu, Tuhan bagi benda tu. Pendek kata, dalam syurga ni tak ada benda yang dia teringat dia tak dapat, melainkan hak mana dia teringat dapat semua. Begitu kata Tirmizi. Ini hadis hasan lagi gharib. Bab ma jaa fi sifati khailil jannah, iaitu bab yang datang pada hadis yang menerangkan tentang rupa kuda di dalam syurga. Ketahuilah saudaraku, apa suatu bandingan yang diingini oleh nafsu, semuanya ada dalam syurga. Bahkan di sana ada sesedap-sedap barang yang sedap di dalamnya. Hati kita mau apa, sana ada. Kuda, kereta lah. Kalau lah, kereta. Kalau dulu, kuda. Kalau dulu kira kenaikan paling hebat, kuda lah. Kalau nisbah kepada zaman kita lah ni, kereta. Apa yang kita suka? Kuda jenis macam mana kita suka? Hak jenis hitam berkilat ke? Ataupun hak jenis tampung-tampung tapi lari berai ke? Kita suka jenis macam mana? Hak macam tu Tuhan akan sedia di syurga itu. Kalau nisbah kepada kita lah ni, kita suka kereta apa? Ni lah ni ada kereta apa? Brabus. Apa nama? Brabus. Pakai beli kalau nak Brabus pergi aja. Brabus nama. Kita nak beli di atas dunia ni tak sampai tangan. Tak sampai tangan nak beli. Akhirat itu ada. Akhirat itu ada. Macam mana punya kenderaan hang mau, macam tu Tuhan bagi. Teringat dalam hati macam mana, macam yang teringat tu Tuhan bagi. Bahkan lebih daripada hak teringat tu Tuhan bagi. Dia nak abang macam tu. Dan dia kata semua tu disediakan oleh Allah, sesedap-sedap barang yang sedap ada di sana. Maka jikalau seorang itu ingin hendak berkuda kerana ia suka akan kuda pada masa dalam dunia dan juga bangkit ingat ia di sana, maka didatangkan baginya kuda yang boleh ditunggang kemana hendak hatinya ia pergi. Hak dia duk ingat atas dunia ni, duk ingat sampai mati, tak dapat benda tu. Sana benda tu duk ada, benda hak duk ada yang disediakan oleh Allah dalam syurga tu jauh lebih daripada hak dia duk teringat nak dia dalam dunia ni. Macam tu Tuhan sedia di sana.
Maka di dalam syurga itu ada kuda yang lebih baik daripada kuda dunia ini. Kemudian di bawah tu hadis dia. Tuan-tuan tengok muka surat sebelah bawah sekali. Saya ambil ringkas punya ada. Panggilan bawah sekali dia kata masalah kuda dalam syurga tu ada mempunyai dua sayap. Bukan cakap kuda lagu dua ada atas dunia ni saja. Kuda yang disediakan oleh Allah di dalam syurga ni ada ngesayap pula lagi. Kalau kita lah ni kereta ada spoiler dia kata. Bubuh macam tiang gol belakang tu. Kan? Macam tu. Maka itulah yang ditunggang ke atasnya seorang yang ingin hendak berkuda di dalam syurga. Apabila telah naik seorang ke atasnya, maka terbanglah dia ke mana tempat yang dikehendaki oleh penunggangnya, ke mana mau pergi. Naik aja peringat mana nak pergi dia pergi. Saya tanya anak saya. Saya kata, abang, mungkin tak satu hari esok teknologi yang dicipta oleh manusia ni akan sampai ke satu tahap kereta tak payah pegang steering. Saya kata kat anak saya, kita duduk di atas kereta, kita ingat nak pergi mana, kereta tu jalan. Agak-agak abang boleh jadi tak benda ni? Saja tanya dia. Dia sengah kan? Dia kata kalau lagu tu jenuh dia kan? Dia pasal apa? Dia kata kalau kita terlena, kereta tu nak pergi mana? Pula dah. Saya kata kita kalau terlena, kita tak ada ingat pergi mana, kita terlena, kereta tu nak pergi mana? Saya kata terlena, kereta tu lena sama lah. Dia pergi berhenti tepi lah. Jadi selamat lah. Kata kat dia. Oh macam tu lah. Dia pun pening. Dia kata ni apa orang tak pernah tanya soalan macam ni. Kan? Jadi kita duk ingat syurga ni. Syurga ni kita naik aja kenderaan tu, hati teringat nak pergi mana, dia pergi. Macam Nabi SAW naik burak masa Isra' dan Mi'raj. Burak. Dia berapa perkataan barqun. Barqun. Kan? Kilat. Burak. Tadi berapa perkataan barq. Kilat. Maka kelajuan burak itu sepantas kilat menyambar. Burak. Dia berapa perkataan barq. Kilat. Kan? Naik aja, dia tahu mana nak pergi. Dalam syurga itu Allah sediakan kuda, kuda ada sayap. Macam tu juga lebih kurang dia, kita naik, mana hati ingat nak pergi, dia bawa kita pergi. Maka demikianlah tersebut di dalam khabar, di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Abi Ayyub radhiyallahu anhu qala, atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam a'radi, faqala ya Rasulullah, inni uhibbul khail, afil jannati khail. Ini macam kita kata tadi. Diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi SAW, nama dia Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Kata dia telah datang kepada Nabi seorang badui. Maka bertanya dia kepada Nabi, kata dia, ya Rasulullah, bahawasanya hamba suka kuda. Adakah dalam syurga itu binatang yang boleh buat tunggangan ke sana kemari? Dia atas dunia dia suka kuda. Jadi dia duk fikir, esok kalau masuk syurga kuda ada ke tak ada? Benda hak dia suka tu dia mau ada di sana. Maka badui ni tanya Nabi, dia kata saya ni kuda kira habis hati. Saya duit tak ada, tak apa, saya mau kuda. Esok kalau saya masuk syurga, boleh dapatkah kuda ni? Dia tanya Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in udkhiltal jannah utita bi farasin min yaqutatin lahu janahani fa humilta alaihi tara bika haitsu syi'ta. Maka jawab Nabi SAW, jika dimasukkan Tuhan akan dikau ke dalam syurga, nescaya didatangkan kamu dengan kuda daripada yakut, ada baginya dua sayap. Bukan setakat ada kuda. Nabi kata kuda tu dibuat daripada permata yakut, dan kuda tu pula ada sayap. Maka ditanggung kamu di atasnya, terbang dengan kamu ke mana yang kamu kehendaki. Nabi nak abang apa? Bukan setakat ada, bahkan kuda yang tak pernah jumpa dalam dunia Tuhan sediakan dalam syurga. Kata At-Tirmizi, ini hadis tiada isnadnya begitu kuat dan tiada kami ketahui akan dia daripada hadis Abi Ayyub, melainkan daripada ini wajah. Dan tersebut di dalam At-Targhib wa Tarhib satu hadis, kata dia, an Ali radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna fil jannah la syajaratun takhruju min a'laha hilal wa min asfaliha khail min zahab musrajatun muljamatun min durrin wa yaqut la tarut wa la tabul laha ajnihatun
khatwaha maddal basar fayarkabuha ahlul jannah fatatiru bihim haitsu sya'u. Telah diriwayatkan daripada Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah. Kata dia, aku dengar Nabi SAW bersabda bahawasanya dalam syurga ada satu pokok kayu yang keluar daripada atasnya pakaian. Tadi ni pokok tuba tadi ni. Sayyidina Ali kata, Nabi bagi tahu dekat aku, dalam syurga ada satu pokok, daripada atas pokok tu boleh duk jatuh mai pakaian yang cantik-cantik. Dan daripada bawahnya kuda daripada mai. Bawah pokok tu pula duk keluar mai kuda daripada mai. Berpelana lagi berkekang daripada mutiara dan yakut. Kuda tu siap dengan pelana, dengan kekang mulut dan apa semua daripada yakut, daripada batu permata. Tiada berak dia dan tiada kencing ia. Ada baginya beberapa sayap, langkahnya sesaujana mata memandang. Dia. Maka ditunggang akan dia oleh ahli syurga, lalu terbang ia dengan mereka itu ke mana-mana kehendaknya. Tentang saya lah ni hadis tidak ada macam malam ni. Nampak satu macam ya. Malam ni baca hadis ke hikayat 1001 malam. Duk, jangan nak puasa dulu tu. Ini hadis. Ini hadis. Tuan-tuan, jadi pelik lah. Benda yang Tuhan sedia dalam syurga ni benda yang cukup pelik. Yang pelik-pelik dia ada di sana. Dan Tuhan benda macam ni tak ada apa-apa. Bagi Tuhan mudah untuk nak sediakan dia. Bagi Tuhan mudah. Tuan-tuan, siapa pernah sangka? Orang duduk Kuala Kedah pernah sangka kan nak main ombak macam tu? Tak pernah sangka. Mereka pun patut-patut mau sujud syukur. Orang Kuala Kedah ni patut-patut mau sujud syukur. Pasal apa? Pasal ombak tak main kat mereka. Atas apa alasan pun lah. Pasal ada pulau tahan. Tuhan kalau nak bagi jadi, dengan pulau-pulau tu dia boleh angkat buat main Kuala Kedah. Kalau Tuhan nak bagi jadi. Tuhan tak bagi kena tu, alhamdulillah, syukur pada Allah. Ya. Tuan-tuan bayangkan 12 negara kena. Yang kata tsunami ni 12 negara kena. Bukan setakat Malaysia, bukan setakat Indonesia, Aceh, bukan setakat Phuket, bukan setakat Ceylon, bukan setakat India. 12 negara tu, hak mana-mana tu, nama orang kena. Berapa ramai orang kena? Satu benda yang tak sangka Tuhan boleh bagi jadi masa kita hidup atas dunia. Demikianlah benda yang kita tak sangka Tuhan boleh sediakan di akhirat itu di dalam syurga. Dia macam tu, logik dia macam tu aja. Tak ada benda yang Tuhan tak boleh buat. Baik semasa ada dunia ni ataupun selepas tak ada dunia, ada akhirat itu ni, apa pun Tuhan boleh buat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata hadis tu, fayaqulul ladzina asfala minhum darajah ya rabbi bima balagha ibaduk hadhil karamata kullaha qala fayuqalu lahum kanu yusalluna bil lail wa kuntum tanamun wa kanu yasumun wa kuntum ta'kulun wa kanu yunfiqun wa kuntum tabkhalun wa kanu yuqatilun wa kuntum tajbunun. Itu tajbunun tu bagi apa nama titik dia tak ada. Wa kanu yuqatilun wa kuntum tajbunun. Apakala dilihat orang akan segala orang yang terbang di atas kudanya di akhirat itu, nampak orang yang jadi ahli syurga ni lagu duduk terbang dengan kuda mereka. Orang yang duduk di darjat bawah ni yang tak dapat kemudahan naik kuda terbang dalam syurga ni duduk tengok. Dia kata ni mana punya geng ni boleh duduk naik kuda terbang sana sini. Maka berkata orang yang ke bawah derajat daripada mereka itu, ya Tuhanku, dengan apakah sampai sekalian hamba-Mu ini akan ini kemuliaan semuanya? Mereka ni yang tak dapat tu, mereka tanya. Mereka kata, ya Allah, dia kata mereka ni apa istimewa mereka sampai boleh dapat kuda sayap duduk terbang? Pasal apa kami tak dapat? Pasal apa mereka dapat? Tanya, pasal apa? Pasal apa mereka dapat? Pasal apa kami tak dapat? Kan macam mangsa yang kena tsunami ni lah. Pasal apa dia dapat rumah, pasal apa saya tak dapat? Pasal apa dia dapat bantuan banyak ni, pasal saya dapat banyak ni? Manusia biasalah macam tu, biasa. Pasal apa ni, saya pun anak 5 orang juga, saya pun nak kerja ni buat mendang juga. Pasal apa anak saya tak dapat beasiswa, pasal apa anak ni dapat beasiswa? Manusia biasalah, soalan yang timbul. Ayah pasal apa, saya pun anak ayah juga, adik pun anak ayah juga. Pasal apa ayah beli kereta kat adik, kat saya ayah tak beli, pasal apa? Manusia biasalah macam ni. Manusia biasalah macam ni. Dia sentiasa nak
Pasal apa ni? Tak adil lah macam ni. Pasal apa ayah pergi beli tanah, pergi beli rumah bagi dekat adik? Saya pasal apa ayah tak bagi? Saya pun anak ayah juga. Dia pun anak ayah juga. Pasal apa ayah lebih kat dia? Dia tanya macam tu. Orang tuan ni boleh jawab. Dia kata aku beli kat dia. Pasal aku nak beli kat dia. Aku tak beli kat dia. Jawab apa? Dia aku nak beli kat siapa? Suka hati aku lah. Oh lu jual. Lu tak apa. Lupa kata duit ayah dia dah. Lupa. Kan? Dalam syurga esok pun, syurga kita dah baca dah berapa bulan lepas, dia ada bertingkat-tingkat. Yang duduk tingkat bawah ni duduk tengok tingkat atas dapat lebih. Lagu ada kuda, sayap, boleh duduk terbang, pusing, mereka duduk tengok. Mereka tanya Tuhan, mereka kata, ya Allah, ya Tuhan, pasal apa? Apa istimewa mereka ni? Sehingga mereka dapat kuda boleh terbang, sedangkan kami tak dapat. Tanya Tuhan. Maka sabda Nabi SAW, maka dijawab oleh orang bagi mereka itu, adalah sekalian mereka itu sembahyang malam dan adalah sekalian kamu tidur. Mereka jawab kat mereka, oh banyak cantik. Dulu bagus punya duduk tidur. Puak ni duduk sembahyang malam-malam. Abang satu hang tak komplain. Pasal apa? Lepas ni duduk ungkit sembahyang, pasal apa kita tak sembahyang, hang tak komplain. Oh bagus punya duduk tidur, siap dengan mengeroh lagi. Oh hari ni hang nak macam mereka. Banyak cantik. Dijawab lagu tu nanya. Jadi dijawab macam tu. Apa dalam hadis tadi dia kata apa? Kanu yusalluna bil-lail wa kuntum tanamun. Depa ni semua duk bangkit semayang malam-malam, tahajud tak pernah tinggal. Setiap malam duk bangkit buat tahajud. Hang duk tidur. Hari ni depa dapat keistimewaan lebih daripada yang hang dapat. Padanlah dengan apa yang depa buat dulu. Oh, hang buat sikit, hang nak banyak. Yang tu kita kata. Di sana dia tak kata dengan macam tu. Dan adalah sekalian mereka itu puasa dan sekalian kamu makan dan minum. Depa boleh duduk naik kuda terbang ke atas tu, depa tu ingat duk telefon tanya. Ni ustaz macam mana ni apa nama Saudi, depa raya awal sehari daripada kita ni. Ni puasa sunat nak buat hari apa? Ni geng ni hang nak boleh naik kuda terbang ni, depa duk tanya ni, peluang-peluang nak boleh buat puasa sunat, depa duk tanya. Telefon ustaz ni macam mana? Jadi kita nak buat hari apa? Kita nak buat hari Khamis ke? 9 Zulhijjah kita hari Khamis. Depa Saudi hari Rabu dah wukuf dah. Jadi kita nak puasa sunat ni hari Rabu ke hari Khamis ustaz ni? Bukan duk tanya. Geng ni lah nanti dapat naik kuda ni. Geng ni lah. Yang puasa sunat tu Nabi sebut Yaumul Arafah. Puasa sunat hari Arafah. Nabi tidak sebut puasa sunat Yaumut Tasi' min Zulhijjah. Nabi tidak kata puasa sunat tu hari ke-9 Zulhijjah. Nabi kata puasa sunat Yaumul Arafah, hari Arafah. Maka hari Arafah hanya berlaku di Mekah. Hanya berlaku di sana. Hari Arafah, hari tu kita di sini sunat puasa. Kalau hari tu jatuh 8 pun 8 lah. Kita puasa sunat hari Arafah. Oh, okey Ustaz, tak apa. Jadi makna esok boleh puasa Ustaz? InsyaAllah. Bukan kata esok boleh puasa. Nanti hang boleh naik kuda terbang. Kita kata. Macam tu cerita dia. Macam tu cerita dah. Jadi di akhirat esok bila tengok orang ni duk naik kuda terbang nak komplain Tuhan. Tuhan kata bisa lu. Depa ni yang aku bagi depa naik kuda terbang ni wa kanu yasumun wa kuntum ta'kulun. Depa ni semua puasa sunat banyak. Hang ni kira nak kuduanya. Mana boleh nak sama dengan depa? Kemudian dan adalah mereka itu nafkahkan hartanya pada jalan yang disuruh Allah dan adalah sekalian kamu berbuat bakhil. Jawab balik dekat mereka ni, geng yang boleh duduk naik kuda terbang ni, mereka ni di atas dunia dulu, sebulan gaji dia letak tepi dah, RM50 nak sedekah. Gaji dia RM1,000 ke, gaji dia RM10,000 ke, gaji dia berapa ribu ke, dia buh sebelah dah. RM50, RM100, yang ni habis sedekah. Kalau orang susah mai, dia bagi yang tu, kalau tak ada siapa mai pun, dia buh dalam tabung masjid mana. Kalau dia dah tak tepi dah, RM50 ni, sabilillah. Dia boleh komit diri dia macam tu. Dia komit diri dia macam tu. Dia wajibkan diri dia macam tu. Kok mana pun RM50 aku derma. Kok mana pun RM50 aku sedekah. 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun dia amalkan benda tu. Takkan Tuhan nak lepas dia benda macam ni. Tuhan tak lepas dia. Akhirat esok dia tentu dapat balasan dia. Apa dia? Dapat kuda duk naik, duk terbang di atas. Diberitahu kepada orang yang komplain ni, depa ni dulu yuqatilun. Yuqatilun wa kuntum wa kanu yunfiqun wa kuntum tabkhalun. Depa ni semua nafkah harta sedangkan kamu bakhil. Dan adalah mereka itu berperang sabilillah, menghentam orang kafir.
dan sekalian kamu takutkan mati. Sedangkan mereka ni di hari masa duduk di atas dunia dulu, lambat ada panggilan untuk berjihad daripada depan. Yang ni kira duk cari 1000 alasan. Hari tu perang, hari tu dah bagi alasan senak perut. Kali ni nak cari apa pula nak bagi? Ada saja alasan duk bagi. Pasal apa? Pasal nak lari daripada terlibat di dalam medan sabilillah. Maka padanlah mereka ni di akhirat esok, Allah bagi ganjaran yang begitu istimewa dekat mereka. Dia kata telah meriwayatkan hadis ini oleh Ibnu Abi Dunya. Wallahu a'lam. Lepas ni kita masuk bab ma jaa fi sinni ahli jannah. Itu bab yang menyatakan hadis yang menerangkan umur orang yang tinggal di dalam syurga. Orang yang duduk dalam syurga esok, berapa umur mereka. Dan lepas itu kita akan tengok bab ma jaa fi saffi ahli jannah. Nak cerita tentang masuk surga ni, dia bersaf-saf. Dia masuk menirah-nirah. Kemudian dia akan main tajuk ma antum fi syirki illa kasya'aratil bayda. Bab yang menyatakan hadis yang menerangkan tiada ada sekalian kamu wahai umat Muhammad di dalam orang kafir itu melainkan seperti sehelai bulu putih. Nabi nak beritahu dekat kita, menjelang akhir zaman, orang Islam ni sangat minoriti. Sikit. Nisbah sikit orang Islam di akhir zaman ni seperti sehelai bulu putih duduk di dalam badan lembu yang kala hitam. Bulu hitam, bulu kuda, bulu lembu hitam tu putih ada selai. Demikian nisbah orang Islam dengan orang kafir menjelang akhir zaman. Tuan-tuan tengok apa jadi. Lah ni orang Islam sekitar 1/6 daripada penduduk dunia. 1/6. Ni tak kira hak mati berapa ramai di Iraq. Tak kira hak nak mati berapa ramai di Iran. Kalau jadi perang ni. Bush dilantik untuk penggal kedua jadi Presiden Amerika. Ucapan pertama, habang lah nak serang Iran pula. Ucapan pertama, nantilah tak dulu, habang lah dulu, terima kasih atas sokongan lah, apalah semua apa-apa dulu. Tunggulah sebulan dua baru habang nak serang mana pun. Tak, tuan-tuan. Ni yang kata Yahudi punya hati perut ni, ucapan sulung, habang dah nak serang Iran pula. Kemarin ada kawan forward satu email dekat saya cerita tentang satu budak Malaysia pergi belajar di Amerika, murtad. Keluar main sekali dengan video ucapan dia di universiti tempat dia belajar. Bangkit berdiri di depan semua pelajar-pelajar di universiti itu, dia cerita nama dia apa, dia asal dari Malaysia, apa semua gambar dia semua dah. Bagi ucapan. Jadi dia cerita sebab pasal apa dia tinggal Islam, dia jadi Kristian ni pasal apa, dia beritahu pasal dia kata dia tak puas hati dengan Tuhan. Dia tak puas hati dengan Tuhan pasal Tuhan takdirkan dia ni beranak dalam keluarga yang porak peranda, dia kata. Pak dia kasih arak, kasih judi. Dia kata maka dengan kerana tu dia adik-beradik ramai, dia 12 beradik. Dia hidup susah, menderita hidup. Dia kata kerana pak dia hidup. Dia kata semua ni dia kata Tuhan yang pasal, Tuhan bagi jadi macam ni. Dia pergi mengaji di sana, dia dapat kawan, dia sebut nama kawan-kawan dia, orang Amerika, hak duduk sama mengaji dengan dia, dia pandai main habang kat dia lagu ni. Dia kata mula-mula dia tak boleh terima. Dia kata pasal apa? Pasal dia daripada kecil, dia diasuh belajar baca Quran apa lagu ni. Dia kata bukan senang dia nak tinggal agama Islam ni. Tapi dia kata bila mereka ni terang-terang bagi tahu macam mana ni Jesus Christ ni sayang dekat kita lah apa tu ini semua, dia kata it's very convincing. Dia kata betul-betul memberi keyakinan kepada dia. Dia kata dia buat keputusan, dia tinggal agama ni, dia dah jadi orang Kristian. Ucapan dengar suara tuan-tuan, gambar dia dah duduk kat rostrum duduk cakap. Punya fasih berbahasa Inggeris. Sayang tuan-tuan. Orang Islam sudahlah tinggal pun sikit, 1/6 daripada penduduk dunia. 1/6 duduk main macam ni dia cerita. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tolong tengok keluarga kita.
Tolong tengok keluarga kita. Cakap beras pun tak ada guna. Tengok keluarga kita. Hak ni dulu bagi elok ni anak kita, bini kita, apa semua. Hak ni bagi elok dulu. Bagi elok dulu. Doa kena kuat. Bapa ustaz belum tentu anak boleh selamat daripada murtad. Belum tentu. Na'udzubillahi min zalik. Nur Aisyah Bukhari pun bapa dia ustaz. Allah test macam ni, rebah. Boleh menangis tuan-tuan. Tak boleh buat apa, boleh menangis. Tuan-tuan tahulah anak ni bila ketegang, bila bantah bapa lurus rambut, tak boleh buat apa. Dia bantah. Nak buat apa? Kita doa kat Tuhan saja. Minta kat Tuhan. Tak mau cakap besar, tak mau cakap sombong, tak mau cakap apa. Nak merendah diri depan Tuhan. Bangkit tengah malam, seminggu sekali ke, sebulan sekali. Bangkit kita bangkitlah sebulan sekali, bangkit. Pukul 3 pagi, 4 pagi, bangkit juga macam mana pun. Bangkit juga. Ambil ayat semayang tahajud, angkat tangan minta dekat Tuhan bagi terbit air mata. Minta, ya Allah, tolong pelihara aku, pelihara anak bini aku, keluarga aku. Tolong pelihara kami daripada murka-Mu, daripada azab neraka-Mu. Tolong bagi dekat kami ni orang yang duduk di atas siratal mustaqim. Yang ni minta tuan, minta, jangan jemu. So kita tak tahu. Anak kita kecil-kecil boleh duduk di rumah kita boleh ajak dia, kita boleh kata apa dia boleh dengar. Tapi dia tak selamanya duduk dengan kita. Satu hari dia keluar rumah kita. Satu hari dia keluar. Peringkat menengah dia keluar, habis menengah nak pergi universiti dia keluar, habis universiti dia nak pergi kerja dia keluar. Kita tak boleh buat apa. Kita buat benda, tapi anak kita mungkin satu hari jadi engineer, duduk kerja dengan Nokia ke, duduk kerja dengan apa National Panasonic di Jepun ke apa ke semua. Dia terdedah kepada macam-macam benda duduk ada keliling dia. Kita dah tak ada dengan dia pada masa tu. Siapa duduk ada keliling dia kita tak tahu. Doa ni kita mau duk bagi. Biar Tuhan protect dia, Tuhan jaga dia, Tuhan pertahankan akidah dia. Tuan-tuan ingat satu, tinggal agama neraka selama-lama. Na'udzubillah min dzalik. Tak usah anak cerdik macam mana, tak usah kita sayang dia macam mana, tak usah kita buat apa. Dia tinggal Islam, dia habis segala-galanya. Akhirat esok masuk syurga, teriak ayak mata darah pun, minta anak tu, Tuhan tak boleh buat main kat kita. Sebab apa? Sebab dia kafir. Na'udzubillah min dzalik. Oh ini malapetaka dia ni. Ni tuan-tuan, bukan masa kita cakap besar, bukan masa kita nak buka kancing baju, bukan masa kita nak sombong, bukan masa. Ini masa minta doa dekat Tuhan. Ini masa semua orang takat mana dia bidang kuasa dia takat mana, takat tu dia jaga. Sebagai orang biasa macam kita ni, jaga anak bini. Sebagai DO, jaga daerah dia. Sebagai menteri besar, jaga negeri dia. Sebagai Perdana Menteri, dia jaga negara dia. Semua ni Tuhan tanya esok. Sebagai Perdana Menteri, jawab soalan yang Tuhan tanya. Apa hang buat kepada negara yang hang punya? Sebagai menteri besar, apa hang buat pada negeri yang hang punya? Sebagai wakil rakyat, sebagai pegawai daerah, sebagai bapa, sebagai suami, kita ditanya apa yang kita buat semasa kita diberi amanah pegang benda-benda ni semua. Takat mana duk ada depan kita, takat tu kita buat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala lepas kita daripada soalan yang kita tak boleh jawab di akhirat itu. Nah, mudah-mudahan tuan-tuan kita minta Allah Subhanahu Wa Taala lindungi kita daripada bala malapetaka, bala bencana dan daripada murka Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita selama-lama duduk di atas siratal mustaqim, di atas jalan lurus, jalan yang benar, jalan Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا